Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, jelajah kembara kenali Borneo yang melibatkan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Hari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan bertemakan Journey of Culture and Nature. Program itu merupakan inisiatif Sri Paduka Baginda sendiri bagi mengenali dengan lebih dekat dan berjumpa dengan segenap lapisan masyarakat di Sabah dan Sarawak, merasa masakan serta melihat perkembangan lebuh raya Pen Borneo. Jelajah yang melibatkan perjalanan sejauh 2,154 km itu turut disertai ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, jelajah kembara kenali Borneo itu akan bermula dari Tawau Sabah pada 3 September 2023 dan berakhir di Teluk Melanu Sarawak pada 13 September 2023. Menurut beliau, ia bakal diselitkan dengan pelbagai program dan lawatan yang dirangka bertemakan Journey of Culture and Nature di setiap lokasi persinggahan di Sabah dan Sarawak. Program ini juga akan membuka peluang kepada kedua-dua negeri Sabah dan Sarawak, khasnya kerajaan negeri, untuk memaparkan keunikan budaya dan juga etnisiti dengan lebih dekat kepada Sri Paduka Baginda berdua, dan juga peluang untuk rakyat-rakyat kedua-dua negeri merapatkan diri dengan Sri Paduka Baginda berdua. Beliau berkata demikian dalam sidang media jelajah kembara kenali Borneo di Kuching pada petang Isnin. Datuk Seri Abdul Karim menambah, secara rasmi rombongan Yang di-Pertuan Agong akan tiba di Sarawak pada 7 September 2023 dari Sabah melalui jalan darat di pintu masuk ICQ Merapuk Lawas. Jelasnya rombongan akan terus ke Bandar Lawas menuju ke tebingan Lawas sebelum meneruskan perjalanan ke Brunei Darussalam. Manakala pada 9 September 2023, konvoi jelajah kembara kenali Borneo dijangka tiba di Miri bagi meneruskan kembara di Sarawak. Kemudiannya, rombongan Sri Paduka Baginda akan bergerak melalui bandar-bandar di laluan utama lebuh raya Pen Borneo Sarawak, melibatkan bahagian Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman dan berakhir di bahagian Kuching, iaitu di 0 km Teluk Melano pada 13 September 2023. Katanya lagi, di setiap lokasi yang dilawati, Kerajaan Sarawak telah menyediakan pelbagai program menarik, antaranya aktiviti bersama rakyat, pameran dan demonstrasi kraf tangan, aktiviti kebudayaan serta aktiviti memasak. Adalah menjadi harapan kita agar kembara kenali Borneo yang menyaksikan Sri Paduka Baginda memandu sendiri menyelusuri lebuh raya Pen Borneo Sarawak dengan jarak perjalanan kira-kira 1,198 km ini akan meninggalkan pelbagai kenangan manis kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri Agong, anak-anak Baginda dan seluruh rombongan daripada istana negara dan juga rakyat tempatan. Di Serikit pula, ibu bapa digesa supaya sentiasa mengutamakan pendidikan anak-anak bagi memastikan mereka dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Tarvis Saleh berkata, selaras dengan usaha itu, Kerajaan Sarawak telah banyak menyediakan bantuan berkaitan pembangunan pendidikan melalui agensi-agensi sedia ada. Katanya antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk menyediakan bantuan keuangan untuk membolehkan para pelajar melanjutkan pelajaran. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penangguhan Rasmi Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serikit pada Ahad. Menurut Datuk Len lagi, program seumpamanya merupakan salah satu pendekatan kerajaan negeri melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk memastikan maklumat-maklumat yang terkini dan sahih dapat dikongsikan bersama para pelajar dan masyarakat setempat. Justru ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang itu berharap maklumat yang disampaikan akan dimanfaatkan oleh ibu bapa, guru-guru dan para pelajar supaya dapat membuat pilihan yang terbaik berkaitan pendidikan masing-masing. Beralih ke Miri dengan batik inovatif Sarawak iaitu batik linut dicadang untuk digunakan sebagai pakaian rasmi
Pejabat Awam Negeri Sarawak PANS lantas mengangkat martabat tekstil tempatan itu. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiyu berkata, langkah ini sesuai dilaksanakan terutamanya selaras dengan norma Penjabat Awam Persekutuan di mana batik digunakan sebagai pakaian rasmi pada setiap Khamis. And of course, we recently, I think all these years, we know that in the Malaysia, in federal side, the government office, they will be using batik lah. They have a batik there. Hopefully one day, Sarawak will have our own batik there, and then use batik linut lah, so as to promote lah. Batik linut as one of our official. Ya, batik. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena bengkel asas membuat batik linut di Koko Cabana pada Ahad. Seramai 21 individu telah menyertai bengkel anjuran batik linut Senin Berhad tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai tekstil tempatan itu sekaligus mewujudkan komuniti batik baru termasuk usahawan batik. Dalam pada itu, pengarah Batik Linut Senin Berhad Diana Rose berkata syarikatnya akan menyediakan bantuan kepada kesemua peserta bengkel berkenaan dengan menjual bahan mentah dan tekstil kepada mereka serta memperantiskan mana-mana yang berminat untuk menjadi usahawan. Because personally what we want, if we want to make this product into real Sarawak brand product, we need to have many more people producing it. So that only then we can think of exporting it outside Sarawak. Because we need the numbers. So without the numbers, we will not be able to go into export market. So hopefully, we will be able to be the leader in this batik linut for the people who are interested to be an entrepreneur in this. So we will be able to move together forward. Laporan seterusnya, keusahawanan merupakan komponen penting dan strategik dalam memacu wilayah dan negara menjadi sebuah negara maju dan berdaya saing. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentab Jabu, keusahawanan juga harus dilihat sebagai sebuah pendekatan sosial untuk negara keluar daripada perangkap pendapatan pertengahan atau middle income trap. Jelasnya, program Youth Entrepreneur Setup di Betong merupakan sebahagian daripada program utama bahagian pembangunan usahawan di bawah Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet dalam usaha untuk membudayakan keusahawanan terutama di kalangan para belia di Sarawak. Oleh itu, katanya beliau melihat program-program seperti ini adalah amat penting untuk terus dilaksanakan dan ditambah dari masa ke masa dengan mengambil kira cabaran yang ada pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Perasmian Program Youth Entrepreneur Setup 2023 di Betong pada Sabtu. Datuk Gerald percaya aktiviti keusahawanan yang rancak akan mendapat membangunkan pertubuhan ekonomi yang lebih mampan bagi menghadapi keadaan ekonomi semasa serta cabaran yang ada. Terdahulu pada sebelah pagi, beliau turut berkesempatan menyaksikan kejana futsal MySet Betong 2023 di Stadium Mini Betong. Program yang berlangsung selama 3 hari bermula 25 hingga 27 Ogos 2023 itu telah disertai 10 pasukan, masing-masing kategori 20 tahun ke bawah dan kategori Jabatan Kerajaan merebut hadiah wang tunai berjumlah RM1,500 bagi Johan. Manakala 16 pasukan bagi kategori terbuka pula merebut hadiah wang tunai berjumlah RM2,000 bagi Johan. Berita selanjutnya, sebanyak 59 penerima bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Setakan menerima cek outright grant berjumlah RM220,000 di Dewan Syuara Kota Semarahan pada Ahad. Penyerahan cek telah disempurnakan oleh Adun Setakan Datuk Hamzah Ibrahim kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Masjid, Surau dan Agensi Kerajaan. Menurut beliau, grant tersebut merupakan inisiatif yang diberi untuk kegunaan aktiviti kemasyarakatan dan komuniti di kawasan Dun Setakan. Turut disampaikan adalah penyerahan cek sumbangan bantuan dana rumah ibadat agama-agama lain 2023 fasa 2 daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unifor berjumlah RM600,000. Difahamkan St. Matthias Chapel dari Kampung Merdang Limau mendapat dana berjumlah RM100,000. Manakala Gereja St. James Parish dari Kampung Kuap mendapat peruntukan berjumlah RM500,000.
Dalam perkembangan lain, kepelbagaian budaya dan perayaan pelbagai etnik menjadi pengukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Mengambil contoh, di kawasan Belaga terdapat pelbagai perayaan yang diraikan seperti Rami Do Ledoh untuk suku kaum Kayan, Ladong Bio untuk suku kaum Kenyah, perayaan Savik bagi masyarakat Kajang dan Adet Tapuk Penan bagi suku kaum Penan. Menurut Adun Murum Kennedy Cupai Ukon, semua wakil rakyat di daerah Belaga seperti Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang, Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Uga Kumbong serta beliau sendiri ingin melihat supaya perayaan-perayaan ini dapat menyatukan masyarakat supaya terus hidup aman, damai dan bersatu padu. Di kawasan kita ini sangat unik dengan kepelbagaian kita, tetapi kita bersatu dalam apapun perayaan yang kita telah laksanakan. Contohnya di daerah kita, inilah harapan kami selaku wakil rakyat. Kita ingin rakyat kita bersatu padu, ya, walaupun kita dalam kepelbagaian, kita mau menyatukan suku-suku yang ada di kawasan kita. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian Rami Do Ledoh 2023 di Umar Balui Ukap, Sungai Asap Belaga pada Sabtu. Menurut Kennedy, kelebihan yang ada ini boleh dijadikan punca pendapatan dari sudut pelancongan selaras dengan konsep menjana pendapatan melalui kebudayaan. Dalam hal ini, beliau menambah terdapat cadangan untuk mengadakan program Friend of Sungai Asap or Friend of Orang Ulu, iaitu memberi satu tanda kepada setiap pengunjung yang datang ke Sungai Asap. Selain itu, katanya sedang diusahakan satu rekod di Sungai Asap, iaitu Mereka Sape terbesar di dunia yang diperbuat daripada bahan buangan motosikal. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS edisi Tengah Hari ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan bengkel asas membuat batik linut di Koko Kabanamiri pada Ahad. #saluran informasi rakyat, salam UKAS.